Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, yang dimuliakan lagi dihormati tuan pengerusi masjid Masjid Asy-Syakirin Gadik, moga dipanjangkan usia dalam kebaikan dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan lagi dihormati para imam, imam 1, imam 2, imam rawatib, juga kita doakan moga panjang usia serta sentiasa dalam keadaan sihat walafiat untuk terus membimbing kita dalam solat berjemaah 5 kali sehari semalam. Dan kita doakan juga kepada Tuan Bilal kita, yang mana kita doakan moga dipanjangkan usia dalam kebaikan, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik untuk terus mengumandangkan azan, memberitahu orang setempat tentang masuknya waktu solat. Yang dimuliakan para ahli jawatan kuasa, para pegawai syarak, seluruh jemaah yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang mana tak disebut nama, tidak diberi gelar, tapi kita doakan semuanya pagi ini semoga semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh sekarang dah awal, 5.45 dah subuh. Okey, nak keluar sakit perut. Jadi tu yang jalan jauh, tak ada R&R, tak ada apa, takut tengah-tengah jalan ada berlaku ni, tu yang agak terlambat sedikit. Jadi saya minta maaf agak kelewatan. Dan pada bulan yang mulia ini, iaitu bulan Rabiul Awal, masih lagi Rabiul Awal, minggu terakhir daripada Rabiul Awal, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tempat, banyak masjid, banyak surau menceritakan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita pun yang mengikuti maulid sampai 40 malam. Di Melaka ni ada satu dia panggil Maulid Arba'in. Maulid Arba'in, maulid 40 malam berturut-turut. Daripada start 1 Rabiul Awal sampailah 10 Rabiul Akhir. Tiap-tiap tahun macam gitu. Ya. Alhamdulillah, itu satu, orang kata apa, satu program yang baik, satu program yang bagus. Cumanya kita dalam agama, dalam kita beribadah, kita nak, orang Arab tu panggil samaratiha, ataupun hasilnya daripada ibadah. Kita keluar daripada Rabiul Awal, apa hasil kita keluar daripada Rabiul Awal? Adakah bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sama saja, atau berkurang? Maksudnya tambah pun tidak, sama pun tidak. Jadi kalau kita keluar daripada Rabiul Awal, sama macam tahun Rabiul Awal lepas, sama macam Rabiul Awal 2 tahun lepas, kita ada masalah. Dalam diri kita ada masalah. Ya. Kerana antara syarat nak masuk syurga bukan sahaja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kena beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya yang pertama, kita mesti mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena tahu kenapa Rasulullah itu mesti disayang, mesti diyakini, mesti dipuji, mesti dibanyakkan selawat, mesti tahu. Sebab kalau kita tak tahu kenapa mesti diagungkan, nanti akan datang bila ada orang kata, oh ini maulid, oh ini
ceramah Maulidur Rasul, oh ini berlebih-lebihan. Katanya berlebih-lebihan. Jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi SAW, duk inilah, duk itulah, kan? Kopiah letakkan capal atas kepala lah, cap letak capal lah, kemudian pakai ini, pakai itu, macam-macam. Akan datang kata-kata semacam begitu. Okay? Nabi dia ada alat adab kan? Ha? Adab. Adab. Adab sama manusia. Ha. Dan dia alat adab tu yang penting kan? Ya. Kalau tak ada adab, tak dapat kan? Tak dapat apa? Tak dapat tak nikmat Allah. Nikmat Allah. Ha. Kena adab tu baru ada nikmat Allah. Ya. Adab itu memang penting. Ya, adab memang penting. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak, adab itu samalah. Okey. Jadi kita nak ceritakan pada pagi ini tentang dua perkara keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu orang ni special, bila kita tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, baru kita boleh datang cinta. Dan kalau kita tak tahu, kita akan rasa macam bila orang kata, oh Nabi tu sama macam kita manusia, tak ada kelebihan apa pun. Kalau ada kelebihan pun sikit sahaja. Jadi buat apa kita nak berlebih-lebih memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buat apa kita nak sampai 40 malam kita pergi maulid? Kenapa kita nak kena cerita bulan Maulidur Rasul semua ustaz duk pakat cerita Rasulullah saja, tak ada cerita orang lain. Okey. Sebenarnya bukan kita yang mula-mula memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita diciptakan pun dah ada dah yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Kita cek ayat-ayat Al-Quran yang mana lebih daripada 1000 ayat Allah mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Allah beritahu dalam Al-Quran, wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Okey. Tak kala mana Allah nak melantik rasul, Allah nak lantik satu orang rasul, Allah akan minta janji dulu. Janji setia. Daripada para nabi ni Allah kata bagikan kepada Allah itu janji setia, ataupun kita panggil bai'ah lah. Bai'ah perjanjian. Sebelum dibagikan kepada kamu kitab dan hikmah. Kan? Laqad akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Allah nak bagi kitab kepada para nabi, Allah nak bagi kitab kepada hikmah kepada para nabi. Allah kata summa ja'akum rasulun min anfusikum. Nanti akan datang kepada kamu satu orang rasul, yang mana Allah kata la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Kalau mana kamu hidup nanti jumpa dengan nabi yang aku nak bagi tahu ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kata kalau kamu hidup di zaman dia, kamu mesti beriman dengan dia. Dan kemudian wala tansurunnah, bila mana dia dalam kesusahan, kamu mesti tolong dia. Okey, ini nak ceritakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Dan Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tak pernah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama dia. Kalau kita baca Quran, ada kalau nak Allah bagi tahu, Allah panggil Nabi Adam, ya Adam. Wa qulna ya Adam. Dan kami telah berkata wahai Adam. Nabi Nuh, qila ya Nuh. Kan? Nabi Allah Subhanahu Wa Taala panggil wahai Nabi Nuh. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim. Qala kata wahai Ibrahim. Allah panggil nama. Wa qala ya Musa. Qala wahai Musa. Ada lagi nama siapa lagi yang anak Nabi Yahya.
ya kat depan. Dan begitu saya mengurusi, wahai Wasallam. Ustaz, saya baca dalam Quran ada Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ada dalam surah apa lagi? Surah Ahzab, wa ma Muhammadun illa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ada nama Muhammad. Itu bukan Allah panggil Muhammad ke? Okey. Ayat itu bukan kata Allah panggil. Itu dia lebih kurang semacam pemberitahuan. Allah nak bagi tahu Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu ialah utusan Allah. Allah nak bagi tahu wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah daripada laki-laki di kalangan kamu. Bukan ayat panggil, bukan ayat memanggil. Okey, kalau ayat panggil macam kata tadi, nabi-nabi lain Allah panggil dengan nama. Jadi kat sini pun kita boleh tengok memang Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita tak muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita kena belajar macam mana untuk mendatangkan keagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita suka dengan seseorang, bila kita takjub, kita tengok, wah, dia ni baguslah, dia ni seorang yang peniaga berjaya. Datang kekaguman. Tengok, wah, peniaga ni berjaya, bagus dan sebagainya. Bila datang kagum, baru datang sifat rasa nak selidik. Macam mana dia boleh jadi kaya? Macam mana dia boleh berjaya? Macam mana dia boleh ini, macam mana dia boleh itu? Yang penting pertama sekali letakkan kagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua barulah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak ada keagungan, tak ada rasa hormat, tak ada rasa kagum, rasa takzim, maka susah nak datang cinta. Jadi kedua, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimum yang mungkin, semampu yang mungkin. Okey. Mampu yang mungkin, semaksimum yang mungkin macam mana? Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi ajma'in. Okey. Sallallahu alaihi wasallam bukan kata tak, tapi tak sempurna iman. Seseorang itu imannya tak sempurna mana dia tidak lebih daripada walidihi, lebih daripada ayah ibunya sendiri. Wa waladihi, dia lebih cintai aku daripada anak cucu. Wa nas ajma'in, dan daripada manusia keseluruhan. Okey. Disebabkan ada orang dia terlampau cintakan orang tuanya. Tak sanggup berpisah dengan orang tua. Tak sanggup melihat orang tuanya sakit. Tak sanggup berpisah dengan orang tuanya. Jadi sebabkan itu Nabi kata, kalau nak beriman, nak dikira beriman, mesti cinta aku lebih dari orang tuanya. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Masuk Islam, terpaksa tinggalkan orang tua yang belum Islam. Terpaksa bermusuhan dengan orang tua yang belum Islam. Maksud bermusuhan ini bukanlah tak hormat, tapi ketika berperang, hatta di perang Badar, ada anak dan ayah saling berbunuhan, berperang disebabkan lain agama. Okey. Dan kemudian antaranya lagi kata Nabi SAW, suruh cinta Nabi SAW melebihi daripada anaknya. Ada orang dicinta anak dia melebihi segalanya. Anak dia nak apa? Anak dia nak mainan, dia akan usahakan untuk dapatkan mainan. Anak dia hari jadi, anak dia kata, ayah saya nak basikal. Ayah juga cari basikal. Sanggup kerja part time, sanggup kerja mana-mana, tambah kerjaan yang lain, apa orang kata, cari duit tepi semata-mata nak gembirakan anak. Dan sanggup cari duit, tak cukup tidur, tak cukup rehat, dan cari duit nak bawa anak bercuti, nak bawa anak berjalan. Jadi kata Nabi SAW, mesti kita ni cinta Nabi SAW lebih daripada itu. Maksudnya untuk Nabi SAW
Kita kena juga macam mana kita sayang anak kita, bergadang, tak tidur, tak cukup berehat, tak cukup makan. Itu baru bukti cinta kita kepada Rasulullah lebih kepada anak-anak kita. Wan nasi ajma'in, dan cinta kepada Nabi SAW lebih daripada manusia sekeliling kita. Ada orang dia sayang isteri dia, dia sayang suami dia lebih daripada segala-galanya. Bahkan ada orang sayang pasangan sampai sanggup menderhakai ibu bapa. Sayang pasangan sampai sanggup, orang kata apa, buat benda tak baik. Nak kahwin punya pasal duit tak cukup, sanggup berompak, sanggup mencuri, sanggup risiko. Tapi itulah kita nak bagi tahu tadi tentang Nabi SAW kata, kalau nak beriman, nak dikira beriman yang sempurna, mestilah mencintai Nabi SAW lebih daripada ayahnya, ibunya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Ada satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai tuan dan juga saya mencintai ahli keluarga saya. Maksudnya tak 100%. Kata Nabi SAW, tak sempurna iman seseorang kalau dia cintai aku lebih daripada manusia yang lain. Jadi kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kalau macam tu ya Rasulullah, saya mencintai kamu lebih daripada semua yang ada. Semua yang ada kat dunia ni Nabi lebih cintai. Barulah Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Umar, al-an ya Umar, al-an. Sekarang wahai Umar, sekarang sempurna sudah iman kamu. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan cinta ni pun, kata Imam Ghazali, orang yang bercinta, orang yang sedang dilamun cinta, an yakhtaru kalamihi min kalami ghairi. Kata Imam Ghazali, orang yang cinta dia akan memilih kalam, kata-kata orang yang dicintai daripada perkataan orang lain. Ya. Maksudnya kalau kita cinta kepada Nabi SAW, kita akan baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan baca Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kita boleh cek hari ini kita dengan hadis, dengan kita dengan WhatsApp, dengan media sosial, mana yang lebih banyak? Membaca hadis ataupun membaca media sosial? Membaca hadis atau membaca surat khabar? Membaca Al-Quran ataupun membaca benda-benda dunia yang lain? Jadi kat situ boleh ukur kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Ghazali, an yakhtara ridahu min ridha ghairi. Kamu lebih memilih redanya orang yang kamu kasihi daripada redanya orang lain. Contoh, kita punya pasangan, kita punya isteri yang kita sayang atau suami yang kita sayang. Kita mesti nak buat sesuatu yang mana menyenangkan hati pasangan. Kita sayangkan mak bapak kita, kita akan buat perkara yang menyenangkan hati mak ayah kita. Jadi itulah kata Imam Ghazali, kalau kita mencintai Nabi SAW, kita akan buat perkara yang Nabi redha, iaitu beribadah, iaitu dengan solat-solat sunat, iaitu dengan membaca Al-Quran, memperbanyakkan selawat. Kita tak akan buat perkara yang Nabi tak suka. Nabi tak suka kita melanggar perintah Allah, maka kalau kita langgar, maksudnya kita dah kurang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab kita sanggup menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sanggup buat Rasulullah tak redha dengan kita dengan perbuatan maksiat kita. Jadi kalau kita buat maksiat pun dikatakan kita belum betul sempurna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an yakhtaru majalisahu min majalisi ghairi. Kamu lebih memilih untuk duduk di majlisnya berbanding dengan majlis-majlis orang lain. Kalau dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sekarang ni, macam mana ustaz nak duduk dengan Nabi? Tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun dah wafat. Jadi macam mana nak kata kita nak duduk majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi nak duduk majlis yang mana disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis agama. Yang mana saya yakin dekat masjid ini tiap-tiap malam ataupun kebanyakan malam mesti ada kuliah-kuliah agama. Jadi dalam kuliah agama tiap-tiap malam tu sebenarnya kita boleh dapatkan 3 benda ni. 3 benda yang Imam Ghazali kata ni bukti cinta seseorang kepada seseorang.
Dalam kuliah agama kita akan mendapati mesti ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah kita belajar apa pun. Kan? Kita belajar apa pun, fiqh pun akan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar tasawuf pun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid pun akan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar sirah pun confirm lagilah ada disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kita akan dengar, oh ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat Al-Quran yang mana Nabi bacakan kepada para sahabat. Okey. Yang kedua tadi apa dia? Redanya. Okey. Rasulullah pasti redha kita duduk di dalam majlis yang mana mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menceritakan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanding kita duduk dengan satu majlis yang mana duk cerita mengumpat. Satu majlis duk memfitnah orang. Satu majlis duduk cakap benda yang tak baik. Satu majlis duduk yang bersembang cerita-cerita 18 SX. Itu Nabi tak suka. Jadi kalau kita duduk kat majlis seperti itu, majlis tu bukanlah bermaksud mesti satu perkumpulan yang besar, tidak. Duduk dekat pangkin, ada 4-5 orang pun dah kira satu majlis, sembang benda-benda tak baik. Oh, ini benda tak baik ni. Kan? Angkat kaki pergi. Cari majlis-majlis yang semacam ini. Kita boleh tengok hasil orang keluar Maulidur Rasul, kalau dia punya selawat diterima, niatnya diterima sepanjang bulan Maulidur Rasul, betul-betul dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada majlis Maulid saja dia datang, pada majlis-majlis lain pun, kuliah-kuliah agama di masjid, di surau, dia akan datang. Sebab dia akan menambahkan lagi kecintaan dia, macam mana saya nak dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nak dapatkan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah redha kat kita, suka kat kita, baru dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat ni tuan-tuan, bukan sekadar kita berkasidah, bukan sekadar kita orang kata apa, bulan Rabiul Awal kita berselawat. Luar Rabiul Awal dah kurang selawat. Bulan luar Rabiul Awal masuk Rabiul Akhir dah mula kurang selawat, majlis ilmu pun dah tak pergi. Itu problem. Dan kemudian kita mengaku-ngaku, kita kata, "Oh, saya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan masuk syurga Nabi, syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kenal Imam Hasan Al-Basri? Dia ni satu tabi'in. Imam Hasan Al-Basri satu tabi'in, apa kata dia? Manusia ramai tertipu dengan hadis anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat. Banyak orang cerita pasal hadis ni. Kita pun memang kalau cerita Maulidur Rasul ceramah, mesti tak lari daripada cerita hadis ni. Tapi ada orang syarahan hadis tu tak sampai, konteksnya tak sampai. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih, beliau mengatakan cinta kepada Rasulullah itu bukan sekadar cinta, tapi mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik daripada segi amalan, baik daripada segi perbuatan, daripada apa saja segi mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau sekadar kata cinta, Yahudi juga cinta kepada nabi-nabi mereka. Yahudi mengaku cinta kepada para nabi mereka, tapi akhirnya mereka tak tergolong dalam, orang kata apa, tak tergolong orang beriman, tak masuk dalam syurga, walaupun mereka kata, oh kami cinta nabi kami suka nabi kami. Bukti dia apa? Alhamdulillah, saya pernah pergi ke Palestin 2 kali. Ada satu masjid namanya Masjid Al-Khalil, yang mana dalam masjid itu ada makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tak dapat tengok, dia kat bawah sekali, boleh tengok daripada atas. Ada laluan jalan ke bawah, katanya boleh sampai ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam itu ada kuburan Nabi Ishak, ada pasangannya Nabi Ishak, ada kuburannya isteri Nabi Ibrahim, Sarah radhiyallahu anha, alaihimassalam. Kemudian ada kubur Nabi Yusuf, ada kubur Nabi Yusuf, dan juga ada kuburnya Zulaikha. Jadi kita pun masuk masjid tu, ada satu kawasan tutup. Kawasan tutup, kita tengok, apa pasal kawasan ni tutup? Tak boleh masuk lah. Oh, dia kata kawasan ni tertutup. Kawasan ni hanya boleh masuk, siapa yang boleh masuk? Orang Yahudi je boleh masuk. Orang-orang Yahudi. Dan kemudian setahun ada 2 kali, saya tak ingat bila dia buka, ada setahun 2 kali dia akan buka pintu tu.
Kita kata, ada apa belakang tabir ni? Ada apa belakang pintu ni? Rupanya dia kata kat situ ada makamnya Nabi Yusuf dan isterinya Zulaikha. Kenapa kita orang tak boleh tengok? Korang boleh tengok kan? Kenapa kita orang tak boleh masuk? Yahudi boleh masuk. Sebab Yahudi kata ini antara Nabi yang mereka agungkan. Ini mereka Nabi yang paling mereka cinta antara Nabi-Nabi mereka. Mereka ni dia pilih-pilih bulu sikit kan? Orang-orang Yahudi ni dengan para Nabi ni dia pilih bulu sikit. Nabi yang hebat-hebat, Nabi yang terror-terror ada lebih kan. Nabi yang macam tak berapa terror sangat ataupun orang kata mukjizat dia tak terlalu menonjol, itu dia macam tak berapa, pun kata tak berapa sayang lah, macam gitulah. Contoh macam Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu antara Nabi yang orang Yahudi paling suka. Dia kata, wah ini Nabi lain tak boleh challenge. Nabi lain tak boleh challenge ini dua Nabi. Kenapa? Nabi Daud, dia ni raja. Dia ni raja, punya kekuasaan yang besar, dia boleh kalahkan tentera Jalut. Kemudian Nabi Sulaiman, anak dia pun raja lagi hebat. Kan? Raja yang lebih hebat. Dia kata tak ada Nabi yang macam Nabi kami. Iaitu apa dia? Raja satu dunia. Bukan raja negeri Arab saja, bukan negara Palestin saja, bukan. Satu dunia Nabi Sulaiman kontrol. Dan Nabi Sulaiman dikatakan Nabi yang paling kaya. Nabi Sulaiman pernah doa dalam Al-Quran, Allah bagi tahu, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhan, bagikan kepada aku satu kerajaan yang mana kerajaan ini tak ada orang pun boleh dapat selepas aku. Kerajaan memerintah satu dunia. Kerajaan yang mana dia boleh mengatur manusia, dia boleh mengatur haiwan, dia boleh mengatur jin. 3 sekali dia boleh kontrol. Okey, jadi tu yang kalau orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka dia panggil ini King of David dengan his son King of Solomon. Ini dua Nabi ini memang diorang sangat suka, cinta sangat. Begitu juga dengan Nabi Yusuf, kerana kehandsomean Nabi Yusuf. Begitu juga dengan Nabi Musa, mereka sangat kagum dengan Nabi Musa, sehingga kan dengan Nabi Musa tak ada kitab tabut, mereka ni macam spoil mood. Dia punya mood tu macam, alamak, kitab tabut dulu pernah hilang. Kitab tabut tu apa dia? Allah cerita dalam Quran ada peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun kan, yang mana mereka ni nak pergi perang tapi macam mood tu tak berapa nak ada sebab hilangnya peti tabut. Kemudian Allah turunkan peti tabut, barulah mereka ni rasa semangat balik nak pergi perang. Okey, jadi Yahudi ni macam gitu, dia beza-bezakan di antara satu sama lain. Cumanya mereka ni kasih dengan Nabi mereka, dalam masa yang sama tak ikut apa ajaran Nabi mereka. Suka dengan Nabi Musa tapi tak ikut ajarannya Nabi Musa. Suka dengan Nabi Sulaiman, suka dengan Nabi Daud tapi tak ikut ajarannya Nabi Daud, tak ikut ajarannya Nabi Sulaiman. Sebab itu kita tak boleh kata, oh saya dah cinta Nabi, oh boleh masuk syurga lah ni. Belum tentu. Kalau selagi mana kita tak mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kita sekarang kadang taharah pun tak betul. Bersuci pun tak betul, macam mana nak semayang. Kalau bersuci pun tak reti bersuci cara Nabi SAW, iaitu mengikut syarak, maka semayangnya pun tak sah. Mandi wajib. Berapa ramai anak muda, kita cerita anak muda sebab kita banyak jumpa orang muda. Anak muda sekarang ni pun bila tanya mandi wajib, fail. Habis tu macam mana nak semayang? Mandi wajib pun tak betul. Mandi wajib pun tak tahu. Tanya niat mandi wajib pun tak tahu. Habis tu mandi wajib macam mana? Mandi ajalah ustaz, kena air kan. Okey, jadi masih banyak yang tak tahu macam mana nak dapat redanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian macam katakan tadi, tiap-tiap malam kalau kita datang majlis ilmu, itu majlis yang mana Rasulullah SAW biasa duduk di zaman beliau hidup. Mana Nabi duduk, itu akan ada majlis ilmu. Maka kita akan dapat cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebagian ulama mengatakan nak mendapatkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah yang pertama mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu takkan boleh sampai. Semua benda mesti ada ilmu. Nak berniaga mesti ada ilmu. Tak ada ilmu berniaga, hari-hari rugi tuan. Kalau ilmu tak ada, bisnes rugi, melingkup. Oh, kita tengok orang buat FB ad, apa tu yang bayar-bayar kat Facebook tu kan. Kita pun sibuklah nak bayar juga kan. Oh, orang bayar-bayar, orang kata kalau kita buat kat Facebook ni, kalau kita lagi tinggi kita bayar kat Facebook, lagi banyak orang beli kita punya barang, lagi banyak like, lagi banyak komen. Kita pun tak belajar tadi ilmu. Asal boleh aja.
setting. Memang like ramai. Yang like tu kebanyakan orang Pakistan, Bangladesh yang sekeliling kita ni. Kita target orang Melayu yang like kita punya produk, yang share kita punya produk, yang beli kita punya produk. Ini like beratus-ratus, tengok nama banyak, ada Indonesia, ada Bangladesh, yang Melayunya sikit. Tak pandai kita nak setting, maka membazir. Kan? Oh, kita pun buat ni apa semua, orang lain bayar sikit pun dah dapat sale, kita buat banyak pun tak ada sale. Keluar duit dah banyak, sale tak ada. Sebab tak ada ilmu. Okey, begitu juga apa saja yang kita buat. Kalau kita nak dirikan rumah tangga, ilmu tak ada, rumah tangga akan kelang kabut. Ilmu tak ada, rumah tangga akan kelang kabut. Kan? Bila ilmu tak ada, masa nikah tu imam baca khutbah nikah. Apa antara khutbah nikah? Dia akan bagi tahu tentang hak-hak suami kepada isteri, dan ini hak isteri kepada suami. Sebab saya biasa nikahkan orang, semalam nikahkan orang, pagi ni pun ada nikahkan orang juga ni. Musim-musim hujung-hujung tahun ni banyak Sabtu Ahad, Jumaat, Sabtu Ahad ada nikah orang. Jadi memang kita baca khutbah nikah tu dah terapal lah apa yang hak suami, apa hak isteri. Bila orang tak ada ilmu, dia akan sikit-sikit menuntut. Kan? Kat rumah aja, ya abang tak dengarkah itu imam kata, abang mesti sediakan saya rumah, abang mesti sediakan saya ini, abang mesti hak saya ini abang kena tunaikan. Bila isteri dah sebut hak, suami pun akan sebut hak. Awak tu nak cerita hak awak pun awak tak ni buat kan, awak tak belajar ilmu agama, awak tak ni, awak keluar tak tutup aurat propet. Masing-masing akan cerita hak masing-masing. Ilmu ada, tapi ilmu tu tak lengkap, tak sempurna. Dia dengar, okey betul, tapi salah faham pun bahaya juga. Ada ilmu tapi salah faham, bergaduh. Okey. Jadi sebenarnya dalam agama, dalam perkahwinan, yang penting toleransi. Dia panggil ihsan. Ihsan. Bertoleransi satu sama lain. Kalau masing-masing asyik tuntut, akan bergaduh. Bergaduh. Jadi sebab tu pentingnya ilmu. Begitulah nak cinta Nabi SAW kena ada ilmu. Kalau tak, kita dengar, cinta Nabi aja dah masuk syurga. Tak payah semayang lah macam gitu. Kan, cinta ajalah. Okey, cinta saja, tak payah semayang. Tak payah bangun malam, tak payah baca Quran, tak payah selawat, tak payah apa. Cinta sahaja. Okey, kalau itu pun problem juga. Sebab tu saya katakan tadi, mesti ada ilmu. Dan lebih-lebih lagi kalau nak tambahkan kecintaan kepada Nabi SAW, belajarlah kitab sirah. Okey, Maulid Nabi SAW, hari kelahiran Nabi ini bukan kita nak gembira hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja. Bukan Rabiul Awal aja kita gembira dengan Rasulullah SAW. Bukan Rabiul Awal saja banyak selawat kepada Nabi SAW. Lepas Rabiul Awal pun macam begitu. Setiap tahun, setiap hari, setiap minggu kita, dalam diri kita ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya pada bulan-bulan tertentu. Sebab itu kalau dalam bulan Ramadan, ulama mengatakan, kata guru saya, kalau hampir keluar bulan Ramadan, antara nasihatnya, kun rabbaniyan wala ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Tuhan, bukan jadi hamba Ramadan. Sebab ramai orang jadi hamba Ramadan. Apa bukti dia jadi hamba Ramadan? Bulan Ramadan beribadat. Setiap hari puasa memang dah wajib. Bersedekah, bangun subuh, bangun sahur. Kan? Tak bangun sahur kan takut lapar katanya. Jadi bangun sahur. Kemudian dah bangun sahur, sembahyang subuh berjemaah di masjid. Ataupun kurang-kurang tidak, disembahyang subuh di rumah. Pada bulan puasa baca Al-Quran. Kan? Kita tengok rak-rak ni, dah berapa lama dah, semenjak puasa ada tak orang baca Quran? Kita boleh select Quran tu, kita tengok berapa tebal dia punya debu. Pada bulan Ramadan aja tiap-tiap malam ambil Quran baca halakah, baca apa dia panggil apa, tadarus. Luar bulan Ramadan tak tahulah, kalau baca di rumah alhamdulillah. Okey, itu bulan Ramadan boleh baca Al-Quran. Bulan Ramadan boleh bertadarus. Bulan Ramadan boleh jaga semayang subuh, semayang maghrib, isyak berjemaah. Bulan Ramadan boleh semayang maghrib awal waktu. Bulan Ramadan boleh bersedekah. Bulan Ramadan orang suka bersedekah. Masuk 1 Syawal, seminggu Syawal, 2 minggu Syawal, habis semua. Sebab apa? Mereka ni hambanya kepada Ramadan, beribadat hanya pada bulan Ramadan.
Seolah-olah Allah itu ada pada bulan Ramadan saja. Luar Ramadan Allah dah tak ada. Seperti seolah-olah semacam gitu. Begitulah orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi SAW. Bulan Rabiul Awal kemain selawat, kemain majlis sana sini. Sanggup daripada Alur Gajah pergi Melaka Tengah, sanggup Alur Gajah pergi ke Jasin, sanggup Alur Gajah pergi ke Melimau sana jauh, hujung ke hujung, semata-mata nak duduk majlis Maulid Nabi SAW. Tapi bila mana habis bulan Maulid, masjid-masjid balik kosong. Tak datang, orang tak ramai. Bahkan yang lebih kita takut sekarang ni, banyak kita dapat aduan yang mana orang awam memilih-milih majlis. Bahkan kalau majlis Maulidur Rasul pun kadang-kadang memilih. Memilih macam mana tuan-tuan? Dia akan memilih penceramah. Oh, yang datang kat Masjid Syakirin Gadik ni siapa penceramah? Kalau penceramah tu tak terkenal, Zaim mana, Imam Masjid Taman Merdeka, tak apalah, kita pergi cari masjid lain lah. Oh, masjid tu ada selebriti datang. Ada ustaz selebriti datang. Oh, ustaz ni masuk TV. Oh, ustaz ni masuk pertandingan sekian-sekian. Orang ramai datang. Orang akan tengok, oh, ustaz ni hari tu dia datang, ceramah dia tak banyak gelak ketawa lah. Kalau ustaz ni kelakar sikit, kan? Dia akan cari penceramah yang kelakar. Kata guru saya, kalau kita belajar tasawuf pun, mana-mana kitab tasawuf, dia akan ceritakan bab niat. Kata guru saya, kalau niat kita pergi ke majlis ilmu itu, kita niat nak pergi satu tempat, contohlah ceramah Maulidur Rasul ke, ceramah apa ke, kita niat, oh saya datang ni sebab ustaz tu kelakar. 5 minit, 10 minit sekali ketawa. 5 minit, 10 minit ketawa. Cakap-cakap, lawak ketawa. Cakap-cakap, lawak ketawa. Maka apa yang kita akan dapat hanyalah lawak sahaja. Kita keluar daripada majlis tu, kita hanya dapat kelakar saja. Tak bertambah sikit pun iman kita. Sebab kita datang bukan nak mengambil manfaat, kita bukan datang nak ambil ilmu, tapi kita tengok, oh ini orang dia kelakar. Sampaikan, saya tak tahulah kalau sini, ada sebahagian masjid surau tanya, ustaz, kita nak buat majlis sekian-sekian, ustaz ada tak? Kalau boleh kita nak penceramah yang kelakar-kelakar sikit. Kan? Orang yang masjid, organisasi masjid surau yang nak cari penceramah pun dia nak cari yang kelakar. Adakah Nabi SAW ketika berdakwah kepada sahabat, buat majlis ilmu dan sebagainya, 10 minit sekali ketawa, 10 minit sekali ketawa? Ada kita baca macam gitu? Tak ada. Para sahabat bertebaran di seluruh dunia, tak pernah lagi saya dengar para sahabat ceritakan tentang Allah dan Rasul, 5 minit ketawa, 10 minit ketawa, kita tak jumpa. Kan? Oh ustaz, kalau macam tu orang awam tak datang. Kita yang mendidik orang awam supaya, asatizah ni yang mendidik orang awam supaya datang berhibur, supaya datang ketawa. Dan ini kadang-kadang kita bagi tahu juga kepada asatizah, kepada para ustaz, kita kena tegur. Ustaz-ustaz kadang-kadang kalau kita orang awam tegur, dia kata, kamu ni suka-suka nak tegur saya, berapa banyak kitab kamu dah hafal, berapa banyak kitab kamu dah khatam, kamu belajar kat mana? Orang awam serba salah nak tegur. Orang awam tegur kat kita aja beritahu, ustaz, oh susahlah kan, orang sekarang ni suka ini, suka itu. Orang awam beritahu saya. Bahkan ada yang masjid pening kepala, oh penceramah dia 4,000 ustaz, nak tak nak dah iklan dah beritahu dengan jemaah, sekali deal harga 4,000, 3,000. Okey, ada pula yang backup kata, okeylah 4,000, konsep-konsep tu artis-artis boleh bayar 10,000, 15,000. Orang yang kata artis boleh bayar 10,000, 15,000, kalau setakat ulama 4,000 tu sebenarnya kecil. Sebenarnya orang ni tak faham agama. Itu saja. Walaupun dia pakai kopiah, kalau dia ustaz ke apa ke, mungkin dia nak 45,000 tu, mungkin dia yang nak. Kalau betul kita ikut saluran agama, sebenarnya 4,000 ke 5,000 ke, dia bayar sama artis 10,000 ke, sebenarnya bagi orang agama, kalau kita belajar agama, itu bukan ukuran. 500, 300, 100 tak ada masalah. Sebab yang dia nak buat ni kerja Nabi SAW. Berapa banyak kita dapat maklumat, satu ceramah 3-4 ribu, paling koman 2,000, tapi kita tak nak sebut nama. Okey, bayangkan Jumaat, Sabtu, Ahad, daripada luar dia datang Melaka, Jumaat kuliah maghrib 2,000. Kuliah subuh murah sikit sebab mungkin tak ramai, 1,500. Kuliah maghrib hari Sabtu 2,000, kuliah Ahad hari subuh 1,500. Sekali datang 5-6 ribu, orang kata tak ada hal lah. Datang Melaka 3 hari 5-6 ribu.
Jadi dia kata, oh ustaz-ustaz dia mesti kena bayar mahal sikit kan. Kalau tak nanti macam orang lain boleh bayar mahal, orang akademik. Sebenarnya tak. Sebab Nabi kita SAW tak pernah ajarkan sahabatnya macam itu. Nabi SAW menantu dia jutawan, tuan-tuan. Menantu dia jutawan. Kita ada menantu jutawan kan? Ada menantu kita jutawan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau saya ada menantu jutawan, ada rumah ni daripada kau baby sampai ke besar macam gini aja. Minta lah menantu support sikit besarkan rumah ke kan. Minta lah menantu tolong sikit cantikkan rumah ke apa ke raya tahun ni. Ada sikit-sikit nak gunalah duit menantu sikit, betul. Dah menantu jutawan, takkan dia tak manfaat sikit pun. Okey, tapi Nabi kita SAW, Sayyidina Umar, dia pernah masuk rumah Nabi SAW. Nabi sedang baring. Bila Sayyidina Umar datang, dia ketuk, ya Rasulullah, datang nak masuk ziarah melawat. Nabi pun bangun, masuk. Ketika itu musim panas. Nabi SAW kat rumah tak pakai baju. Sebab panas, pakai kain aja. Bangun tu badan berbekas. Tikar jerami tu Nabi baring berbekas. Macam kita hari ni baring kat tikar mengkuang kan dia timbul-timbul sikit tu. Bagi lama-lama orang datang bangun, kita pun bangun. Tak pakai baju, berbekas. Bukan Nabi tak ada duit. Nabi SAW ada duit. Kalau Nabi tak ada duit, macam mana Nabi SAW nak sara 9 isteri dia? Bukan Nabi SAW hari-hari siapa nak hulurkan bantuan, saya ni ada 9 isteri, tak ada. Orang kita sekarang poligami tapi minta zakat. Kan, minta bantuan. Oh, saya ada 3 isteri lah pusat zakat, saya nak minta bantuan sikit. Tak cukup lah nak bantu ni, ada 3 bini. Kan, ada 2 bini, minta bantuan Baitul Mal. Nabi SAW tak pernah minta bantuan dengan mana-mana masa tu Baitul Mal ke zakat ke apa ke untuk isteri-isteri Nabi SAW. Tak pernah. Bahkan dengan menantu dia pun. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bukankah kita ni, kata Rasulullah, kata Tuan, kita ni di agama yang betul, di tempat yang betul. Kenapa Raja-Raja Kisra Parsi dia boleh tidur atas tilam yang tebal, empuk, makanan lazat-lazat? Kita ni yang Tuan kata kita ni di agama yang betul, di agama yang benar, di tempat yang betul, tapi Tuan sendiri pun macam gini. Tak sampai hati tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam gitu. Kalau Nabi nak, bukan tak boleh, boleh. Wahai Osman, wahai menantu kau Osman, bagilah duit sikit kan. Saya nak beli tilam tebal sikit. Kan? Belilah unta yang mahal sikit, saya nak pakai unta yang mahal selesa sikit. Kan? Boleh, Nabi boleh minta, tapi Nabi tak pernah minta. Okey. Nabi punya sahabat bilioner. Siapa sahabat Nabi yang bilioner? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kita kalau ada sahabat bilioner, tuan-tuan, sahabat karib bilioner, setakat nak pakai kereta Velfire tu no problem, tuan-tuan. Dia bilioner. Kalau dia bilioner, kawan rapat, bilioner, boleh minta apa saja. Kan, setakat kereta 300-400 ribu dia kelip mata je, tutup mata sebelah je, bagi je lah 300-400 ribu untuk pakai kereta yang mewah-mewah ni. Tapi Nabi kita tak pernah pun minta dengan sahabat dia nak kereta mewah, kenderaan mewah, nak unta mahal, nak kuda mahal, nak makanan yang sedap-sedap. Nabi tak pernah minta. Bahkan kata Aisyah, pernah sampai dapur Nabi SAW 3 hari tak berasap, hanya makan makanan kering. Macam mana satu orang boleh kata dia cinta Rasulullah SAW, penyambung warasatul anbiya, penyambung warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bila ceramah meletakkan harga, bila harga kurang, oh ni tak cukup ni, kalau tak cukup duit kita tak datang lah. Kan, minta 2,000, kalau bagi kita 1,000, kita nego 1,500 tak boleh, 1,500 tak boleh. Kan, kita memang dah tetap harga kalau datang Melaka mesti 2,000. Habis tu masjid-masjid yang kecil-kecil, masjid-masjid yang dalam kampung, dalam taman, mana ada duit, tuan-tuan. Jadi mereka pun fikir, oh kalau macam ni tak dapatlah kita nak panggil luar macam ni. Sebenarnya itu fahaman yang salah. Jadi kita kena terapkan, datang maulid kenapa? Datang majlis agama kenapa? Pertama, nak ambil manfaat. Okey. Apa saja yang tukang ceramah tu cakap, ada kelakar ke, tak ada kelakar ke, apa ke, yang penting apa yang dia nak sampaikan tu kita nak. Okey. Yang kedua, datang semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab nak dapatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nak ceritakan hari ini tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah ke berkurang tahun ni? Kan? Kalau bertambah akan banyak lagi selawat. Kalau berkurang, problem. Kalau sama pun problem.
Tak ada tambah apa pun. Tahun lepas pun kita tahu Nabi SAW namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Tahun ni pun sama, Muhammad namanya Abdullah, ayahnya, ibunya Aminah. Anak Nabi siapa? Tak kenal lah. Kan? Anak Nabi berapa orang? Berapa orang Tak tahulah. Kan? Isteri Nabi siapa? Isteri Nabi berapa orang? Pun fikir-fikir. Tak tahulah isteri Nabi ni berapa orang. 4 kot ustaz. Kan tak boleh lebih 4 poligami ni. Jadi dia pun macam kata tadi, tak bertambah pun pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita kata nak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang kalau mungkin zaman pakcik-pakcik depan saya, tuan-tuan puan-puan hajah, mungkin zaman tuan-tuan puan-puan, pakcik-pakcik dulu kahwin orang tua kenenkan, betul. Orang zaman dulu ni ayah tengok jiran kita ni anak dia similah ni lawa. Kau nak tak? Kalau kau nak ayah kenenkan. Jadi kalau kita pun ayah lawa, boleh tak ayah kenenkan? Boleh. Jadi dikenenkan. Jadi kebiasaannya cintanya lepas kahwin. Itu yang sebagusnya. Itu yang sepatutnya. Sebab ada orang sebelum kahwin cinta bagai nak rak. Kemudian bila pasangan dia orang kata apa curang, kan? Boyfriend, girlfriend dia curang, dah sakit hati. Sakit hati buat apa? Pergi bomoh. Sakit hati pergi aibkan dekat Facebook, pergi aibkan dekat WhatsApp. Sakit hati mengaibkan keluarga dan sebagainya. Okey. Sebab dah ada cinta. Bila tak dapat, sakit hati, kecewa. Bila dah dapat bila dah cinta bagai nak rak, kadang-kadang orang sekarang ni tak kahwin lagi. Tapi panggilan dia apa? Ma, pa. Geli pula dengarnya. Baru 17 18 tahun dah panggil mama, papa. Dah lah geli, sakit pula hati menengok baca tu kan. Kan baru 17 tahun 18 tahun baru habis SPM dah mama papa. Okey, jadi kita kan bila dah daripada lepas sekolah bercinta sampailah umur 25 26 7 8 tahun bercinta. Nak kahwin, pergi rumah bakal pak mertua. Kerja apa? Oh, saya kerja siang bawa Grab food, malam jual burger. Oh, tak boleh. Kau tak sama level dengan anak aku, ataupun kau ni macam kau punya kerja macam tak terjamin lah, kan? Jadi tak boleh, anak aku tak boleh kahwin dengan kau. Jadi tu yang bila mana tak dapat, macam-macam lah yang berlaku. Kahwin lari, ada yang belum kahwin dah bunting, ada yang pergi bomohkan, ada yang simbah asid, ada yang macam-macam. Sebab dah terlampau cinta tapi tak dapat. Dalam Islam mengajarkan cinta lepas kahwin. Okey, kita nak cerita pasal cinta tadi. Kita dulu kan contohlah kalau ada yang berkapal, yang berpasangan, yang bercinta sebelum kahwin, dia mesti nak tahu apa pasangan dia suka. Sebagai laki-laki dia akan tanya, awak suka apa Suka apa? Suka tengok movie apa? Suka warna apa? Suka apa lagi? Baca buku apa? Tarikh lahir awak apa? Sebelum kahwin, tarikh lahir tak pernah miss. Tiap kali birthday, buka mata je, bangun tengok, happy birthday sayang. Oh, okey. Buka mata tengok WhatsApp dah dapat wish birthday. Orang pertama hantar hadiah kat depan rumah, boyfriend hantar. Sebab tahu ini hari jadi dia. Tahu hari jadi dia, tahu hari jadi mak bapak dia pun dia tahu. Belum kahwin lagi. Datang makcik sama hari jadi ni saya ada buat kek sikit. Sejuk hati bakal pak mertua. Oh, ingat nombor hari jadi aku. Ingat tarikh lahir. Jangan kata isteri kita, mak bapak dia punya mak bapak punya tarikh lahir pun kita boleh hafal. Adik-beradik dia berapa orang, yang ini apa, orang mana Negeri Sembilan, kau orang Melaka, kau orang Johor, semua kita boleh tahu. Sebab apa? Kita cinta, kita selidik, kita kaji. Nabi kita duk kata kita cinta. Kita duk kata oh saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju we love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai kopiah capal, topi capal, baju capal semua. Kan, pergi semayang pakai syal, pakai apa semua yang orang kata mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zahir. Tapi bila kita tanya Nabi SAW lahir bila? Lahir alamak, hari apa lahir? Tanya. Tak tahu tarikh lahir Nabi. Tarikh lahir girlfriend, boyfriend, tarikh lahir bakal mertua, pak mertua, mak mertua kita boleh tak tahu. Tarikh lahir Nabi SAW kita tak tahu. Nabi lahir hari apa? Hari Jumaat kot. Sebab hari Jumaat kan hari baik-baik. Hari Jumaat. Umur Nabi SAW sampai berapa tahun? Kan? Umur Nabi pun tak tahu. Kan? Anak-anak Nabi pun tak tahu. Isteri Nabi SAW pun tak tahu. Sahabat-sahabat Nabi SAW pun tak tahu.
Macam mana kita rasa kita nak jumpa Nabi SAW dengan hadis anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat, sedangkan kita cinta orang lain lebih daripada kita cinta Nabi SAW. Jadi itulah maksud kita pada pagi ini, kan? Untuk sama-sama kita beringat, untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada Rabiul Awal ni, kita kena fikirkan, nampaknya aku ni tak lengkap pengetahuan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabkan pepatah Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kita duk kata kita cinta tapi tak kenal Nabi SAW, itu hanya satu dakwaan yang tak berasas, dakwaan palsu. Jadi sebab itu kaji, belajar, mesti ada ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga ialah sebagai penutup, dia ada 3 dengan 4. Yang ketiga dengan 4, yang ketiga, kita cinta Nabi SAW, pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kita, orang muda khususnya, iPhone berapa ribu? Saya tak pakai iPhone, saya tak tahu. Katanya 4-5 ribu, ada 6 ribu kan, sampai 5-6 ribu sanggup bayar Apple Pay ke apa tu, yang bayar ansuran, sanggup kredit, bayar hutang. Ada orang sanggup kumpul duit 6-7 ribu nak pergi mana? Nak pergi Korea, nak pergi Turki, nak pergi Jepun. Korea nak jumpa opa, Jepun nak makan sushi, pergi Turki sebab apa, entah nak melancong, nak naik hot balloon dan sebagainya. Tapi bila tanya dah pergi Mekah Madinah, oh nanti dulu lah tu, mungkin dah 40-an pergilah kot. Ni nak jalan dulu kan, muda-muda ni nak pergi jalan dulu, pergi Korea dulu, pergi Jepun dulu, pergi Pakistan dulu, Kashmir, pergi mana-mana dulu. Itu maksudnya dalam hati tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak kita nak pergi melancong, kau ni nak pergi mana? Oh, saya nak pergi Jepun pak, saya nak simpan duit, sanggup makan-makan Maggi malam-malam, sanggup balik rumah mak nak makan mak kan, malam nak beli makanan luar, nak jimat duit. Kenapa kau nak jimat duit? Oh, saya dengan kawan-kawan saya ada trip nak pergi Korea, nak jumpa opa. Opa tu apa nama? Pelakon lelaki lah, apa macam laki-laki Korea. Nasihatkan anak kita, daripada kau kumpul duit 5-6 ribu, kau pergi Korea, kau pergi Jepun, kau pergi Istanbul ke mana ke, pergi umrah dulu kan. Tunjukkan yang kita ni sayang Nabi SAW. Kalau kita tak boleh nak amal dengan sunnah Nabi, tak boleh nak pakai jubah, kopiah, serban, itu pun paling kurang pergilah ziarah dulu. Lepas tu nak pergi mana pun pergilah. Yang penting ziarah ke Mekah Madinah dulu. Tapi orang kita tak ada macam gitu. Handphone boleh beli mahal-mahal, tapi umrah tak boleh pergi. Pergi tempat lain mahal-mahal boleh pergi, tapi Mekah Madinah tak boleh pergi. Jadi susah nak dapat cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan perlekehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelekeh orang pakai kopiah, jangan pelekeh orang pakai anggut, jangan pelekeh orang pakai sugi. Jadi kata ulama, kalau kita 4 benda ni kita amalkan, insya-Allah akan datang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengakhiri kuliah subuh kita pagi ini, iaitu saya tutup dengan satu hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu ketika, kata Aisyah, pernah satu ketika Nabi SAW dekat rumah dia dengan Aisyah, lampu pelita terpadam. Lampu pelita terpadam. Orang zaman dulu kan mana ada lampu-lampu macam ni, pakai minyak tanah pelita. Jadi Siti Aisyah tengah menjahit, tiba-tiba lampu terpadam. Lampu minyak tanah habis terpadam. Nabi SAW masuk rumah malam. Masuk, Aisyah tengok, wah, Rasulullah masuk. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Tuan punya muka sangat bercahaya. Sangat bercahaya. Yang mana kata Aisyah dalam hadis itu, kata Ummul Mukminin, wajah Rasulullah SAW punya cahaya sampaikan dia boleh mengait, boleh menjahit jarum kan nipis, halus. Nak menjahit tu kan orang kata kena teliti lah. Tapi Nabi SAW masuk rumah dalam keadaan malam tu, satu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagum dia dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, ketahuilah ada 3 golongan yang mana tak dapat melihat wajah ini di hari kiamat. Ada 3 golongan orang yang mana tak boleh nampak wajah ni, wajah yang bercahaya, wajah yang penuh nur, wajah yang mana sangat tampan, sangat handsome, sangat elok rupa dia.
3 golongan tak boleh tengok di hari kiamat. Pertama, kata Nabi SAW, orang yang menderhakai ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa tak akan boleh melihat Nabi SAW di hari kiamat. Dan orang yang kedua, orang yang meremeh ataupun menghina sunnahku. Orang pakai janggut dia ejeknya kambing, orang pakai serban dia ejeknya pak apa ke, pak lebay ke, pak apa ke. Orang pakai ini dihina-hina, digendah-gendahkan. Orang pakai sugi dia kata engkau ni dah miskin now, tak ada bergigi, tak ada ubat gigi, nak beli pakai kayu. Kan? Jadi orang ini pun tak dapat melihat Rasulullah di hari kiamat. Yang ketiga ialah orang yang mana bila namaku disebut tapi dia tidak berselawat ke atasku sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang mencela, mengutuk orang yang bila mana disebut nama Nabi dia tak selawat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tak hijabkan kita daripada melihat Rasulullah di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di hari kiamat di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah kumpulkan kita pada pagi ini di Masjid Syakirin Gadik, moga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita juga semacam gini di hari kiamat nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, syurganya Firdaus, syurga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan sedikit doa dan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa qalban khashi'a, dan berikan kepada kami hati yang khusyuk, wa rizqan wasi'a, dan berikan kepada kami rezeki yang luas, wa shifaa'an min kulli da', dan berikan kepada kami penyembuhan kepada setiap penyakit, wa amalan salihan makbula, dan berikan kepada kami amalan soleh yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah kami mohon berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha', dan kami mohon berlindung daripada hati yang tidak khusyuk, wa nafsin la tashba', dan kami mohon berlindung daripada nafsu yang tidak pernah puas, wa du'a illa yusma', dan kami mohon berlindung daripada doa yang tidak didengar atau doa yang ditolak. Allahumma rzuqna syafa'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah rezekikan kami syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah. Ya Allah bangkitkanlah kami di padang mahsyar bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami semua pagi ini ya Allah, kumpulkan kami semua pada hari kiamat di bawah naungan arasmu ya Allah, di bawah naungan arasmu yang mana tidak ada naungan lain selain arasmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kau kumpulkan kami semua di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak. Ya Allah rezekikan kami meminum air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Kausar di hari kiamat kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon dengan keberkatan, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan buku catatan amalan kami dengan tangan kanan kami ya Allah, janganlah diberikan buku catatan kami dengan amalan dengan tangan kiri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mohon kau masukkan kami semua ke dalam syurga tanpa hisab ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kau masukkan kami ke dalam neraka walau sesaat, walau sedetik pun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah doa kami pada pagi ini dengan berkat orang-orang soleh di kalangan kami, dengan berkat rumah-Mu ya Allah Masjid Asy-Syakirin, dengan berkat waktu subuh, antara waktu subuh dan waktu duha ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa